Oke, kita lanjutkan setruk. Ini, barang ini atau sesuatu ini yang kita tidak tahu namanya atau kita lupa namanya. Dalam bahasa Prancis, objet dont on a oublié le nom. Objek sesuatu barang yang kita lupa namanya. Kita tidak tahu namanya. Lihat contoh dalam kalimat akan lebih jelas. Je pense à un truc. Saya berpikir mengenai sesuatu. Un truc yang kamu tidak tahu ya. Saya juga lupa namanya, jadi saya bilang ya un truc. Contoh lain, je plein de trucs à faire. Saya punya banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi saya ingin mengatakan sesuatu, banyak hal, saya bilang aja je plein de trucs à faire. Jadi kalau saya ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Tu devrais t'acheter un truc pour nettoyer ton four. Tu devrais t'acheter un truc pour nettoyer ton four. Kamu sebaiknya membeli sesuatu untuk membersihkan oven. Mange pas de ce truc-là. Jangan makan ini atau jangan makan sesuatu ini. Dalam bahasa Indonesia ya, jangan makan ini. Mange pas de ce truc-là. Saya tidak tahu namanya atau kita malas sebut namanya juga bisa. Ce truc. C'est quoi ce truc? Apa ini? Sa maladie, c'est un sale truc. Penyakitnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Sale truc atau sesuatu yang jelek lah. Tu sais, ce truc dont on se sert pour couper la pâte. Kamu tahu sesuatu yang kita gunakan untuk memotong kue. Kemudian, l'écologie, c'est vraiment son truc. Ekologi merupakan keahliannya atau pekerjaan atau sesuatu yang dia tahu. Jadi truk ini juga bisa berarti métier atau pekerjaan atau keahlian. Jadi l'écologie, c'est vraiment son truc. Atau kalau kita mengartikan harfiahnya, son truc berarti sesuatu yang dia bisa lakukan. L'écologie, c'est vraiment son truc. Atau secara singkat kita bilang aja sesuatu keahlian dia. Kemudian yang berhubungan dengan ce truc itu c'est bidule. Jadi ce bidule, ce mec, pot, vieux ini untuk orang, tapi orang yang kita tidak sebut namanya. Contohnya bidule, on appellatif ini memanggil orang ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa mengatakan dengan anu. Bidule, t'as pas vu ma sœur? Anu, kamu lihat tidak saudara perempuanku? Kemudian ce mec ini yang paling sering. Bidul ini jarang juga ya. Yang paling sering itu mec. Artinya laki-laki, seorang. Anu juga tapi ya, yang kita tidak tahu namanya. Dan ya tapi dia laki-laki ya. Kalau perempuan tuh apa ya? Perempuan tuh apa ya? Femme. Tapi kalau dalam yang saya tahu itu bahasa verlongnya atau bahasa kebalikannya meuf. Kayaknya itu ya. Kalau laki-laki me, kalau perempuan tuh meuf. Contohnya, c'est un drôle de mec. Dia orang yang aneh. Maksudnya ini lucu ya. Le mec, dia itu lucu tapi dalam artian aneh. Le mec, kalian. Jadi kalau laki-laki, le mec, saya nggak tahu namanya, tapi saya panggil orang yang di jalan misalnya. Pauvre mec, kasihan orang ini. Écoute petit mec, dengar kamu. Petit mec ini ya, kamu tapi dia posisinya lebih di bawah. Kalau dia mec orang itu kita bilang aja mec, tapi kalau petit mec ini dia kira-kira umurnya di bawah kita. Ça, c'est un vrai mec. Itu atau dia benar-benar orang yang baik, lelaki sejati. Ça c'est un vrai mec. Kemudian ça c'est un vrai type. Itu atau dia orang yang berani. Oh ya, type ini juga artinya sama dengan mec, seorang ya. Un sale type artinya negatif. Yang jelas yang mau saya bilang sini type itu untuk orang juga. Orang yang tidak tahu namanya, orang yang tidak kita kenal. Mec, jadi sama mec, type, orang yang tidak kita kenal. Lebih sering itu mec dibanding type. Artinya sama juga. Mec ini juga bisa berarti pacar ya, petit ami. So mec, pacarnya. C'est un drôle de mec. Mec, pauvre mec, écoute petit mec. Ça, c'est un vrai mec. Ça, c'est un brave type. So mec. Sekarang pot. Nah, ini teman. Salut mon pote. Halo friend. Bahasa Indonesia seperti itu. Merci mon pote. Thanks bro. Jadi kalau kita memanggil teman dan kita tidak tahu namanya juga, tapi misalnya kita kenalan, misalnya kalau kasus yang pernah saya ketemukan itu, misalnya di jalan ada seorang laki-laki, dia membantu orang lain, dan orang lain yang dibantu ini dia nggak memanggilnya lagi dengan mec, tapi dia memanggilnya dengan pot, tapi lebih ke teman karena dia udah membantu gitu. Merci mon pote. Thanks bro. Tapi pot ini artinya teman ya. Nah itu yang view ini artinya tua, tapi kita sering menggunakannya sebagai ekspresi. Contohnya salut mon vieux. Halo friend. Jadi ini orang yang akrab saja ya kita panggil mon vieux. Kan orang nggak senang dibilang tua ya. Ini semacam apa ya? Karena ini cuma untuk ke teman saja atau orang yang kita untuk bercanda saja nih. Salut mon vieux. Halo friend. Tu vas sur 50 ans. Oui, mon petit vieux. Kamu akan berumur 50 tahun. Iya bro.
Eh oui, mon petit vieux. Débrouille-toi, mon petit vieux. Atau débrouille-toi, mon vieux. Selesaikan sendiri masalahmu, friend. Débrouiller itu, se débrouiller itu artinya kita menyelesaikan sendiri masalah kita. Je me débrouille. Saya menyelesaikan sendiri atau mencari sendiri solusi dari permasalahan. J'en ai eu pour 5 heures. Bien, mon vieux. J'en ai eu pour 5 heures. Saya membelinya hanya 5 euro. Bien, mon vieux. Bagus, bro. Ini juga ekspresi ya. Kita mengartikan kata per kata. J'en ai eu ini saya memilikinya untuk 5 euro kalau kita mengartikan mentah-mentah. Tapi artinya sebenarnya dalam Indonesia saya membelinya hanya 5 euro. Oke, saya harap kalian mengerti semua mengenai hal ini. Jadi ini adalah beberapa ungkapan yang paling sering digunakan dalam bahasa Prancis. Saya ulangi lagi untuk ini. Eh bidou, t'as pas vu ma sœur? C'est un drôle de mec. Eh les mecs, pauvre mec. Écoute petit mec, ça c'est un vrai mec. Ça c'est un brave type. Son mec, pacarnya. Salut mon pote. Merci mon pote. Salut mon vieux. Eh oui, mon petit vieux. Nourris-toi mon vieux. Nourris-toi mon petit vieux. Je n'ai eu pour 5 heures. Bien mon vieux. Allez mon vieux. Ya seperti itulah ungkapan-ungkapan. C'est nul. Nul n'est parfait. Tu es nul. Ça n'a rien à voir avec ça. Tidak ada hubungannya dengan itu. Oke deh, mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau masih ada pertanyaan silakan melalui kotak komentar YouTube atau jika di email juga boleh. Pertanyaan dan kesan. Nah, insya Allah dengan senang hati saya akan menjawabnya. Kalau yang di Prancis bisa menghubungi saya langsung di ini nomor HP ini, nomor Prancis. Nomor Indonesia tidak saya aktifkan lagi, saya matikan karena kalau ada yang telepon, kalau saya nggak angkat, kasihan. Kalau saya angkat, saya kena roaming. Saya bayar lebih mahal dibanding yang telepon. Kalau dia SMS, kalau nggak dibalas juga kurang bagus. Jadi saya matiin aja, saya ganti aja dengan HP nomor Prancis. Jadi kalau dia mau kirim SMS, dia bisa lewat email atau kalau dia mau teleponnya, telepon aja nomor ini. Saya nggak kena roaming. Jadi seperti itu ceritanya. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne fin d'année. Il nous reste 3 jours pour le nouvel an. Tersisa 3 hari sebelum tahun baru. À très bientôt. Mudah-mudahan minggu depan, weekend minggu depan. Merci encore. Bon weekend. Bonne journée à vous. Oh surtout bon courage. Salut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.